Langit ada sempadan tak? Ada sempadan. Langit duduk di atas, kita duduk di bawah, kita tak terkena pun langit. Maksud dia ada sempadan. Matahari ada sempadan. Dia duduk jauh kat langit tu. Kalau matahari tu tak ada sempadan, dia sampai kat kita lah. Kena kat kita matahari tu. Tapi tak kena pun. Bola matahari tu tak kena kat kita pun. Cahaya dia aja kena kat kita. Maksud dia matahari tu ada sempadan, dia ada tepi. Bila kata makhluk ni, dia mesti ada tepi. Malaikat Jibril pun dia ada tepi juga. Kalau malaikat Jibril tu tak ada tepi, maksud dia lebar sebesar-besar alam ni lah dia tu. Tapi malaikat Jibril pun ada tepi. Syurga. Syurga ada sempadan, ada tepi. Sebab itu syurga tu dia tak sampai ke sini. Kalau syurga neraka tu tak ada tepi, tak ada sempadan, dah sampai kat kita lah. Tapi dia ada sempadan. Macam mana rupa sempadan ni kita tak tahu lah. Alam kubur, alam barzakh, ada tepi. Bila kata makhluk ni mesti ada tepi lah. Kalau kita kata alam kubur ni tak ada tepi, kalau tak ada tepi maksud dia kita sekarang duduk dalam kubur. Sebab dia sampai kat kita, kita duduk dalam kubur. Tapi kenapa sekarang kita tak duduk dalam alam kubur? Sebab dia ada tepi, ada sempadan. Kenapa sekarang kita tak duduk dalam neraka? Sebab neraka pun ada sempadan. Kenapa sekarang kita ni tak duduk di syurga? Sebab syurga pun ada sempadan. Jadi bila kata nama makhluk ni semua ada sempadan. Arash yang besar tu pun ada sempadan. Kursi pun ada sempadan. 7 langit, 7 lapis bumi semua ada sempadan, ada tepi. Jadi Allah dia tak ada sempadan. Allah Maha Besar, dia tak ada sempadan. Dia tidak menyerupai dengan segala tubuh, tidak pada kira-kiraan, dan tidak pada dapat dibahagi-bahagikan. Allah tu esa nak bahagi macam mana lah. Nak potong-potong pun tak boleh. Dia pun tak serupa dengan apa-apa dah. Tidaklah dia itu jauhar. Jauhar ni pelajaran akan datang. Dan tidaklah dia ditempati oleh jauhar-jauhar. Jadi ringkasnya, Allah ni dia tidak terpengaruh dengan arah. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba nampak di langit ada arah. Ada arah, bukan Tuhan. Selesai. Kita tak ragu dah. Nampak saat yang pertama tu bukan Allah, tahu. Tapi kalau kita tak belajar, kita ragu-ragu, Allah ke bukan? Duduk dulu kat angkasa lepas tu, dia mengaku dia Allah. Allah ke bukan? Kita duk fikir, Allah ke bukan? Maksud dia selama hari ini kita beriman secara ragu-ragu. Tapi bila belajar ilmu tauhid, ada arahnya, bukan Allah. Selesai. Ada tempat, dia duduk di sana, ada tempat. Nampak kat langit tu ada tempat, bukan. Ada rupa, ada warna, ada cerah gelap, dah sah lah, lagi bukan lah. Yang pertama tadi nampak dengan mata je kita tahu dah, bukan Allah. Yang tu pun cukup dah. Tapi nak tambah lagi lah kan. Kamu jangan tipu lah. Aku boleh nampak kamu dengan mata. Kamu ada arah, ada tempat, ada warna, ada rupa. Dah tentu bukan Allah. Ni usaha kita lah untuk selamat. Kok-kok lah dia datang kan, masa kita sakaratul maut ke, tiba-tiba datang sedemikian hebatnya, dia kata dia Allah. Macam mana kita nak saring tu kalau tak belajar ilmu tauhid ni? Kita ragu-ragu, Allah ke bukan? Nak mati dia. Bila kita belajar ni tahu. Ada tepi tak? Tengok ada tepi tak dia tu? Ada tepi tak? Ada tepi tu bukan Allah. Selesai. Ada warna tak? Ada warna bukan Allah. Selesai. Jadi Tuhan nak tolong kita dari situ lah. Tidaklah dia itu arat. Arat ni pun pelajaran akan. Dia tidak dibatasi oleh sesuatu batas dan tidak mengandung sesuatu jurusan. Tidak diliputi oleh pihak, tidak dibatasi oleh bumi dan langit. Allah ni duduk atas langit tu, dekat atas angkasa lepas. Tak. Allah ni duduk dalam bumi tu. Tak juga. Allah ni dia tu badan dia, zat dia tu besar. Jadi seluruh langit dan bumi ni itulah Allah. Tak juga. Dia tak kenal semua tu. Maksudnya Allah tidak dipengaruhi oleh tempat, ruang, langit bumi, atas bawah, arah, posisi, kanan kiri depan belakang atas bawah dalam lah. Semua tu dia tak terpengaruh. Cerah gelap tak terpengaruh juga. Warna jernih
Jernih pun bukan Allah. Dia kata kalau Allah tak ada warna, dia tu jernih lah kot. Jernih pun bukan. Sebab kita tahu kan, jernih pun bukan. Jernih pun dia ambil tempat. Dia beristiwa di atas arasy menurut firman-Nya dan menurut erti yang dikehendakinya. Dalam Al-Quran dia bagi tahu Allah ni istiwa atas arasy. Orang salah faham. Dia kata ni arasy, Allah duduk atas tu. Tu tempat tu. Bila kata duduk atas tu tempat, salah. Di satu hari kita akan sentuh juga bahagian ni. Dia panjang huraian dia, perbahasan dia pun panjang. Orang kata Allah duduk di langit lah, dia duduk di atas arasy. Dia bertempat di situ. Padahal sebelum ada tempat Allah dah ada dah. Kenapa pula kita sekarang kita kata Allah dia duduk dekat tempat? Dia dah berubah. Bila berubah dia tak bakhar. Jadi kita sembah siapa sebenarnya? Bahaya. Istiwa. Istiwa ni bila orang ubah, orang kata duduk, bersemayam. Bersemayam. Yang suci dari tersentuh dengan sesuatu. Suci dari tetap dan tenang. Suci dari mengambil tempat dan berpindah. Allah dia tak terpengaruh dengan tempat. Zat Allah juga dia tak berpindah-pindah. Yang berpindah-pindah ni makhluk. Saat Allah duduk sana, saat Allah duduk sini, saat Allah duduk di atas, saat duduk di bawah. Itu bukan dia. Allah dia tak boleh berpindah. Maksudnya keadaan sebenar ataupun kifiat zat Allah langsung tidak dapat kita ketahui. Macam mana rupa Allah ni memang kita tak boleh sampai punya. Kita cuma dapat tahu apa yang layak bagi Allah. Allah ni dah tentulah dia maha mendengar, maha mengetahui, maha gagah. Itu apa yang layak bagi dia. Dan apa yang tak layak bagi dia. Mustahil Allah tak dengar. Yang tak layak. Allah ni ada benda tak yang dia tak dengar? Mustahil. Semua benda dia dengar. Ada benda tak yang dia tak tahu? Tak, semua benda dia tahu. Ada benda tak yang dia tak cipta? Tak, semua benda dia cipta. Jadi keadaan atau kaifiat rupa sebenar Allah ni siapa-siapa pun tak boleh tahu. Tak tercapai. Yang kita boleh tahu apa yang layak dan apa yang tak layak bagi Allah. Yang tu saja. Jadi pelajaran sifat 20 tu sebenarnya dia mengajar apa yang layak bagi Allah. Allah ni wujud, Allah ni khidam, Allah ni baqa. Yang tu yang layak bagi Allah. Kemudian lawan dia pula Adam dan sebagainya. Yang tu yang tak layak bagi Allah. Dia ajar yang tu je. Bukan dia ajar zat Allah tu macam mana. Orang yang menentang sifat 20 ni dia kata tak boleh belajar. Allah cakap lah jangan fikir tentang zat dia. Sifat 20 tu dia bukan ajar tentang zat Allah tu. Dia ajar apa yang layak bagi Allah dan apa yang tak layak. Yang tu je. Zat Allah mana kita boleh. Memang tak tercapai, tak boleh. Sebab warna tak ada, rupa tak ada, tempat tak ada, macam mana kita nak cerita? Tak boleh. Jadi salah faham lah. Dia kata kalau belajar sifat 20, sifat 13 ni, ilmu kalam ni, belajar zat Allah. Sedangkan Allah tak bagilah berfikir tentang zat dia. Masa bila pula kita berfikir tentang zat Allah? Kita fikir apa yang layak, apa tak layak tentang dia tu, bukan fikir tentang zat dia tu. Bagaimana keadaan zat Allah dengan makhluk? Allah dengan makhluk ni macam mana hubungan dia? Bersentuhkah ataupun bercerai? Bersekutukah ataupun terpisah? Zat Allah dengan kita ni, dengan makhluk ni bersentuh ke tidak? Zat Allah dengan kita ni bercantum ke tak? Bersekutu ke tak? Ataupun terpisah, bercerai? Jadi jawapannya tidak bersentuh, tidak bercerai. Dia dua. Nak fikir jawapan memang tak dapat. Sentuh pun tak, cerai pun tak. Allah dengan kita ni bersentuh pun tidak, bercerai pun tidak. Tidak bersekutu dan tidak terpisah. Dia nampak macam berlawan ni. Macam mana ni? Bersentuh pun tak, tapi terpisah pun tak. Macam tu lah. Allah aja macam tu. Makhluk lain dia bersentuh. Allah ni dengan kita bersentuh pun tak, bercerai, berpisah pun tak. Tidak bersekutu, tidak terpisah.
tidak bersentuh, tidak bercerai. Keadaannya atau kifiatnya tidak mampu untuk kita ketahui dan fahami. Jadi jangan cuba-cuba nak faham lah, memang tak akan boleh sampai. Macam mana Allah dengan kita ni? Dia bersentuh dengan kita pun tak, dia terpisah pun tak, kita duk fikir. Fikir memang tak boleh sampai. Fikir lama-lama jadi gila. Benda tak boleh sampai. Itu. Ini baru tentang zat Allah. Zat Allah tu dengan zat kita ni macam mana ni? Bertembung ke tak bersentuh ke? Zat Allah jangan fikir. Bersentuh pun tak, bercerai pun tak. Macam mana keadaan dia memang tak tercapai fikiran kita.